Untuk bab ini kita akan belajar tentang penglibatan alasan tindak balas yang melibatkan penghasilan, pembebasan haba ataupun penyerapan haba, iaitu 5.1 tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Okey, tindak balas endotermik dan eksotermik ni, kalau kita melihat kepada asal perkataan exo tu berasal daripada Yunani, maksudnya luar, sementara diakhirinya ialah termik, maksudnya ialah haba. Jadi kita ada tindak balas eksotermik, haba dibebaskan ke sekitaran yang menyebabkan suhu meningkat, dan satu lagi tindak balas yang disebut endotermik adalah tindak balas haba diserap ke persekitaran dan menyebabkan suhu menurun. Jadi itu maksudnya dua tindak balas yang melibatkan pembebasan haba dan penyerapan haba. Dan di sini kita melihat kepada apa yang kita alami seharian, iaitu tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan. Kalau eksotermik ialah pembakaran kertas, letupan bom, dan selain pada itu tindak balasnya juga ialah melibatkan respirasi, kita bebaskan haba. Peneutralan ialah tindak balas asid dalam kali membebaskan haba. Dan contoh untuk tindak balas endotermik adalah tindak balas seperti fotosintesis, menyerap cahaya matahari, membuat kek, doh itu menyerap haba untuk membebaskan gas karbon dioksida, sebab itu kira kek tu naik lah. Kemudian kita pengekstrakkan besi daripada bijinya dan juga melarutkan garam dalam air. Jadi itu contoh tindak balas endotermik. Untuk penggunaan harian seperti pek panas segera, pek panas segera digunakan untuk membebaskan haba ke persekitarannya, dan haba yang dibebaskan oleh pek panas segera ini dapat melegakan kekejangan otot dan menambahkan saiz lumen di dalam kapilari darah supaya kadar peredaran darah melaluinya meningkat. Ini untuk apa ni? Untuk memanaskan badan. Kemudian kita ada juga pek sejuk segera. Pek sejuk segera kegunaan adalah pek sejuk segera digunakan untuk menyerap haba daripada persekitaran. Kemudian haba yang diserap dari pek sejuk, apa yang berlaku ialah dapat mengurangkan bengkak, dapat mengurangkan bengkak, luka dan menyingkirkan haba daripada keradangan tisu atau kita cedera dalam kan. Contoh bisul. Bila bisul tu kita yang sebaiknya gunakan ais supaya haba daripada bisul itu diserap dan saya nak jelaskan juga macam mana eksperimen itu dijalankan. So, tujuannya membanding dan membezakan tindak balas endotermik dan eksotermik. Kita nak tengok perbezaan antara dua tindak balas ini. So, hipotesisnya, tindak balas eksotermik ialah tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran, manakala tindak balas endotermik ialah tindak balas yang menyerap haba dari persekitaran. Okey, eksotermik membebaskan haba persekitaran, endotermik menyerap haba dari persekitaran. Okey, kita nak uji hipotesis ni sama ada diterima atau ditolak. So, pemboleh ubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini ialah jenis bahan kimia. Kita perlukan beberapa bahan kimia. Okey, sebab itulah kita kena manipulate bahan kimia ni. Ada beberapa jenis bahan kimia dibebaskan haba apabila dia bercampur. Ada beberapa bahan kimia bila kita campur dia menyerap haba. Okey, bergerak balas ialah bacaan suhu akhir. Kita nak tengok haba tu diserap atau dibebaskan. Jadi termometer lah yang akan cek suhu tersebut. Okey, dimalakan ialah isi padu air. Alright. So, bahan yang radas ialah yang pertama sekali sebut nitrogen hidrogen karbonat, yang kedua natrium hidroksida, macam resipi masak lah pula. Okey, yang ketiga amonium klorida, yang ketiga larutan natrium hidroksida dalam bentuk cecair, yang keempat ialah asid hidroklorik, larutan juga, dan radasnya ialah termometer, spatula dan cawan polistirena. Alright, so macam mana kaedahnya? Kita ada dua kaedah. Yang pertama kaedah antara bahan dan air, yang kedua ialah antara asid dan bahan-bahan lain lah. Okay, kita tengok yang pertama, kita sediakan cawan polistirena. Yang pertama sekali kita masukkan 50 ml air. Sebab itulah kita kena malarkan kuantiti air. Okey, kita kena tetapkan. Okey, masukkan air, kita biarkan selama 2 minit supaya suhu tu tetap. Lepas tu baru kita cek spatula natrium hidroksida ke dalam cawan polistirena dan kita kacau dan selepas itu kita akan dapat catat suhu maksimum dan minimum campuran guna termometer juga. Okey, so kita ulang balik langkah 1 hingga 6 ini. Kita gantikan natrium hidroksida tadi ni menggunakan amonium klorida pula. Okey, settle prosedur yang
A. Yang prosedur B pula, kita nak uji antara dua bahan yang lain pula. Yang pertama kita sediakan cawan juga macam tadi. Kita masukkan pula 25 ml asid hidroklorik. Okey, kita biarkan selama 2 minit biar seragam. Selepas tu kita akan catat suhu awal asid. Selepas itu kita masukkan 25 ml natrium hidroksida. Selepas tu kita kacau dan kita akan catat suhu maksimum atau minimum campuran menggunakan termometer. Selepas itu kita ulang balik langkah 1 hingga 6. Kita ganti natrium hidroksida dengan natrium hidrogen karbonat. So keputusan yang kita dapat ada dalam jadual. Kita boleh rujuk buku teks keputusan ni. Okey, jadi natrium hidroksida dan air dan amonium klorida dan air ni ialah prosedur A. Yang sebelah kanan ni ialah prosedur B tadi. Asid hidroklorik dengan natrium hidroksida dan asid hidroklorik dengan natrium hidrogen karbonat. Okey, kita tengok yang pertama dahulu, natrium hidroksida dan air. Suhu sebelum tindak balas ialah 30. Okey, apabila kita campur dua bahan ni, dia menaikkan suhu kepada 38 darjah Celsius. So bila menaikkan suhu maknanya haba dibebaskan persekitaran. Okey, kalau haba dibebaskan maknanya tindak balas exothermic. Okey, amonium klorida dan air. Okey, bila campurkan kedua-dua ni, kita tengok pemerhatiannya daripada 30 darjah Celsius dia menurun kepada 26 darjah Celsius. Jadi haba diserap. Okay, bila haba diserap, tindak balas endotermik. Okay, yang ketiga, asid hidroklorik dan natrium hidroksida, dia menaikkan suhu. Bila menaikkan suhu, haba itu dibebaskan, exothermik. Dan yang terakhir, mereka bentuk bahan dengan menggunakan konsep tindak balas exothermik dan endotermik bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Soalan ini adalah soalan yang berbentuk reka cipta tahap 6. Contohnya, dengan menggunakan alat-alat di bawah, ubah suai dan bina pek panas segera dan pek sejuk segera. Yang ni ada dalam buku teks awak. Okey, so bahan yang disediakan ialah garam amonium, kalsium klorida, air, pencukir gigi, plastik beg besar dan plastik beg kecil. So macam mana? Kita tengok contoh jawapan. Okey, mula kita nak buat pek panas kan. Okey, so kita kena lakar dulu. Okey, so lakaran dia macam ni. Okey, di luarnya ialah plastik besar. Okey, bila plastik besar, kita masukkan plastik kecil ataupun pencukir gigi dulu di atas. Okey, dalam plastik kecil kita isikan air. Okey, dalam plastik besar itu kita isikan kalsium klorida. So macam mana dia berfungsi? Okey, kita sediakan radas macam ni. Okey, alat kita buat macam ni. So tepuk plastik kecil menggunakan pencukir gigi. Okey, yang ada tu dalam plastik besar tadi tu, dan biarkan air mengalir keluar dan bercampur dengan kalsium klorida. Jadi air dalam plastik kecil akan bercampur dengan kalsium klorida di luar tu. Jadi bila air dan kalsium klorida dia bercampur, dia akan menghasilkan tindak balas exothermic yang akan membebaskan haba. Jadi bila membebaskan haba, plastik besar akan menjadi panas. Okey, disebabkan oleh pembebasan haba, dan dia akan berfungsi sebagai pek panas. Okey. Yang kedua pula, kalau kita nak buat pek sejuk, sama juga lakaran sama, cuma bahan saja kita tukar. Okey, sama saja, plastik besar, pencukir gigi, plastik kecil. Di luar ni kita tukar, okey, dengan garam amonium. So macam mana? Sama juga kaedahnya. Tepuk plastik kecil menggunakan pencukir gigi dan biarkan air mengalir keluar dan bercampur dengan garam amonium. Okey, tindak balas air dan garam amonium dia bercampur, dia akan menghasilkan tindak balas endotermik. Okey, tindak balas endotermik dia akan menyerap haba dari persekitaran. So dia akan sejuk lah. So plastik besar ni akan jadi sejuk dan akan berfungsi sebagai pek sejuk. So kita kena ingat balik, pek panas untuk kurangkan bengkak, pek sejuk untuk hentikan pengaliran darah. Okey. Okey, yang seterusnya ada lagi contoh-contoh yang ada dalam kehidupan seharian ni. Yang pertama sekali ialah hot can. Sekarang ni di Malaysia pun dah ada, lama dah. Hot can ni dia ada beberapa lapisan. Okey, kita tengok situ, besi disediakan. Okey, besi ni dia akan cucuk air. Okey, kita cucuk air dalam besi tu, dalam tin tu, air tu akan mengalir keluar dan di bawah tu ada kalsium klorida. So bila air bercampur dengan kalsium klorida, dia akan jadi exothermic. Dia akan jadi tindak balas exothermic, dia akan bebaskan haba. So bila kita bebaskan haba, maknanya kita boleh panaskanlah lauk dalam hot can ni tadi. Okey, dalam can ni tadi. Alright. So antara contoh lain ialah rod cahaya ataupun kita panggil dia tiub cahaya. Kalau pergi festival lampu di Putrajaya, ramai guna kan.
So dalam bahan ni ada dua bahan dalam tiub cahaya ni ada dua bahan. Dia akan menjadikan tindak balas exothermic. So dia akan bebaskan tenaga haba. So tenaga haba itu akan ditukar menjadi tenaga cahaya. Okey, kalau kita nak pastikan lampu